As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a fly. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in safadun wa sifadun qalb zikrullah ta'ala. Tiap sesuatu ada alat pembersihnya, dan yang membersihkan hati itu ialah zikir kepada Allah. Sambungan daripada pagi semalam, masih lagi kita membicarakan keutamaan zikir kepada Allah. Jadi diriwayatkan kata Rasulullah SAW, tiap suatu ada alat pembersihnya. Nak bersih jiwa, nak bersih hati ialah dengan zikrullah kepada Tuhan. Jadi dalam kita nak membawa penyucian jiwa, dengan kata lain menyuci, membersihkan jiwa, itulah satu daripada ajaran yang ada dalam Islam, ialah dengan kita berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah ni, mudah-mudahan sebagaimana yang disyarah oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab tasawuf, itulah caranya kita nak cuci bagi hati kita yang ada di dalam. Jika pakaian kita kotor, kita bersih menggunakan air, basuh menggunakan bahan-bahan sabun ke apa ke. Maka jika tak keluar juga, kita tahu keluar ke apa bahan-bahan kemikal yang boleh kita keluarkan kekotoran. Tetapi hati manusia yang berada di dalam tubuh manusia ini adalah benda yang sensitif, benda yang duduk dalam jasad manusia, seketul daging yang Allah jadi namanya hati. Jadi nak cuci bersih, maka dengan keadaan kita disuruh memperbanyakkan zikrullah. Jadi berzikir kepada Allah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu saya kata dah dalam bab zikir ni, tuan-tuan boleh rujuk bagaimana ada adab yang disusun di dalam kitab Hidayatus Salikin, ataupun juga di dalam kitab Sayrus Salikin yang dikarang oleh almarhum Syekh Abdul Samad Palembani. Jadi di sana banyak disebut tentang adab-adab dan cara-cara kita berzikir kepada Allah, macam mana zikir itu boleh jadi pembersih pada jiwa manusia. Nak dibuang segala kekotoran, segala noda dan dosa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang dapat tunduk patuh dalam mengerjakan perkara yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila hati kita ni bersih, tuan, seumpama pakaian ni lah, kalau kita pakaian yang bersih, cantik, kemas, kita pun rasa selesa. Jadi bila hati kita ni dalam keadaan kotor, tercemar, ternoda, maka kita rasa hidup kita memang tak selesa. Sebab tu bila hati manusia sakit, menghadapi penyakit, maka menghadapi satu keadaan yang dirasai resah, gelisah, serba tak kena. Jadi berbeza dengan hati manusia yang bersih, dia ada ketenangan. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah itulah maka membawa ketenangan kepada jiwa manusia. Jadi memperbanyakkanlah kita dengan zikrullah, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita daripada segala kekotoran. Jadi bila hati ini bersih kepada Allah, maka satu daripada kenikmatan dan memberi kemudahan kepada individu-individu yang dia makin hari makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan makin pula ianya hampir disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hati dah bersih, ni orang kata hati yang sentiasa suci, maka itulah yang menjadi yang kata kesukaan atau keseronokan di kalangan para orang yang soleh, para orang yang solehah. Jadi sebab itu kita disuruh berzikir. Inilah cara bersihkan jiwa kita. Kata Ibrahim An-Naqai pula, jika seorang masuk rumahnya dan memberi salam, maka syaitan berkata, tidak ada tempat untukku di sini. Dan bila-bila ia akan makan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan berkata, tidak ada tempat dan dia tidak ada makanan dan minuman untukku. Lalu ia keluar dengan kecewa. Ini kata dari seorang orang yang beramal salihus salih, Ibrahim An-Naqai. Jika kita masuk rumah, kita beri salam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kita boleh buka bahawasanya Allah Ta'ala kata masuk rumah ni kena beri salam, hukum dia. Melainkan tempat-tempat awam, walaupun rumah kita sendiri. Dan nisbah rumah ni walaupun kecil ke besar, rumah dia kira rumah, kena beri salam. Dan dalam bilik, nak masuk bilik ibu bapa, anak-anak kena minta izin dan beri salam. Itu peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Itu kena pesan ajar anak-anak pada waktu, dalam keadaan pada waktu pagi, dalam sebelum daripada waktu subuh, selepas subuh, sebelum subuh ni, kemudian dalam keadaan waktu tengah hari, waktu malam. Jadi kita nak kena minta kebenaran dengan beri salam, minta izin. Jika ibu bapa dia mengatakan boleh masuk, baru boleh, jangan merempuh ya. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Islam tu lengkap, supaya menjaga di segi kehormatan dan juga menjaga dari segi kedudukan anak-anak kita tidak ternampak melihat perkara-perkara yang boleh mendatangkan aib, walaupun anak kandung daging darah kita sendiri. Allah tidak mengizinkan macam tu. Itulah indahnya Islam. Jadi bila kita masuk dalam rumah beri salam, syaitan memang dia tak mau, dia tak suka dengan itu. Jadi maknanya rumah kita sentiasa dinaungi, diberkati, dirahmati. Jadi kita masuk, melangkah kaki kanan, beri salam kepada isi rumah, maka itulah satu daripada keberkatan. Syaitan akan cabut lari, dia tak mau duduk tuan-tuan. Dia kata ni bukan tempat dia. Tempat dia di mana? Dalam tandas. Waktu dalam tandas tak boleh lama-lama, melainkan kita keuzuran, tak boleh kata apa lah. Dalam tandas tak boleh cakap, dalam tandas tak boleh makan, dalam tandas hisap rokok lagi ya. Dah dalam tandas hisap rokok pula. Allah Rabbi. Tak di mulut sebatang, kepik telinga sebatang. Dia kata tak boleh, kawan-kawan 2 batang rokok kena berhabis dalam tandas. Ya Allah ya Rabbi. Rokok tu hisap haram. Haram hisap 2 kali, haram hisap lagi dalam tandas. Hisap sebut haba najis masuk dalam badan. Apa dah bodoh kita, bodoh semua. Dia tak rasa ke jijik benda tu. Ada masuk surat khabar, baca surat khabar. Macam-macam pihak kita. Ada tandas rumah orang kaya ni boleh tidur. Tandas dia macam homestay. Dia selesa. Mana kalau ni, ya Allah, kita tak boleh kan. Tandas tempat rumah syaitan. Waktu Nabi suruh kita berlindung, nak masuk tutup kepala dengan doa, keluar pun dengan doa. Tak boleh sebut kalimah Allah, tak boleh sebut bismillah, tak boleh masuk kalimah-kalimah Allah.
Tu hari Jumaat baru ni yang lepas saya tazkirah di Masjid Kelanggit. Saya sebutlah masalah kita ni duk marah pasal orang mencerca orang pihak yang bukan Islam menghina kalimah Allah. Kita yang Islam pun menghina kalimah Allah, menentang hukum Allah. Sebab tu orang kafir dia tak heran dengan orang Islam ni, dia nak tocang, dia berani. Sebab orang Islam sendiri menghina Islam. Ni saya kata polis pasukan keselamatan, di topi Allah Muhammad, di baju Allah Muhammad, masuk dalam tandas. Wakil-wakil kita di parlimen dah tegur dah, suruh buang benda tu, tak perlu dah dipakai, tak perlulah kita letak lambang tu pada baju, pada topi yang dipakai oleh Cina, Hindu. Dalam polis di Cina pun ada, Hindu pun ada. Dia tu lagi tak erti, hak kita Melayu Islam ni pun tak erti. Tu saya kata ni, kalau ada polis-polis masjid hari ni, tolong saya sebut bagi hati-hati dengan kerana Allah, tolong cabut benda tu masuk dalam bok mana-mana. Nak masuk ke tanah, jangan masuk benda tu dalam tanah haram, tak boleh kalimah Allah Muhammad. Itu rumah syaitan. Jadi sebab tu syaitan ini Allah peringatkan kita sudah dalam surah Yasin, alam a'ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Seteru musuh kita yang nyata. Jadi sebab itulah kita ni, dia berlawan bermusuh dengan kita sampai kiamat tak habis-habis. Jadi kita pun bermusuh dengan dia, maka kita naklah cari jalan cara mana nak melemah dan mengalahkan dia. Jadi jalan untuk mengalahkan, melemahkan dia, masuk rumah beri salam. Ini masuk rumah, hai selamat pagi, dah menghui-hui hai je masuk rumah. Itu dewan orang ramai boleh buat macam tu lah, balai raya. Rumah tak boleh, kena beri salam. Jika rumah orang pula kena minta izin pula, duduk di luar minta izin beri salam. Jika tuan rumah dipersilakan masuk, baru boleh masuk. Tuan rumah dia jangan masuk, tak boleh masuk rumah orang. Pergi rumah orang beri salam, kena duduk sebelah, jangan duduk menghadap ke pintu tu. Sebab dia buka nampak dalam anak bini dia, tak boleh. Jangan duduk sebelah, dia buka pintu tak nampak, jangan dah berhadap ke pintu. Dan rumah Islam dia kena tabir, kena pasang langsir, pasang tabir. Anak bini dia tak boleh nampak daripada luar, dan kita pun tak boleh nampak daripada dalam keluar. Ini barulah rumah yang dikatakan al-jannat, al-baiti al-jannati, rumahku, syurgaku. Dengan cara peradaban kita ikut Islam, dengan anak isteri kita ikut Islam, barulah jadi al-baiti al-jannati. Kalau tidak, tak jadi tuan. Jadi masuk rumah beri salam. Kemudian bila beri salam, kata Ibrahim An-Naqai, syaitan akan cabut lari. Dia kata, ni bukan tempat aku ni. Dan bila ia akan makan, membaca bismillah. Jadi kita diajar nak makan baca doa bismillah. Ada kawan kita cerita, seorang anak daripada pasukan tentera, bapa dia Cina, mak dia Cina, anak pun Cina. Tapi dia tak hantar anak dia pergi ke Tabika, dia hantar anak dia pergi ke Taski, taman asuhan kanak-kanak Islam. Jadi bila dia hantar dekat Taski ni tuan-tuan, dia kena pakai tudung, kena pakai baju kurung.
Jadi bila dia ajar di taski sana, ustazah ajar dia nak makan baca doa. Jadi dia pun biasa menyentuh balik ke rumah dia nak makan, hidang bapak ni makan, dia kata nanti dulu papa mama kena baca doa, rezeki Allah Ta'ala bagi, kena minta keberkatan dengan Tuhan. Mak bapak dia pun tadah dengan dia baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi mak bapak dia seronok, dia kata bagus anak dia. Satu hari anak dia kata, mau tak papa mama kita masuk Islam? Mak dengan bapak dia kata, nantilah ada senang-senang kita masuk. Itulah hidayah Allah Tuhan, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia dapat hidayah, maka dia memeluk agama Islam sungguhlah, insya-Allah. Itu dia. Anak walaupun seorang yang bukan Islam tapi minat, dia tengok pendidikan sekolah Islam, dia hantar sekolah Islam, maka anak diajar dengan doa, dia ajak dengan adab, dia ajar dengan adab-adab. Jadi itu satu daripada hidayatul-din. Mudah-mudahan dia boleh masuk Islam lah, insya-Allah. Jadi bila kita makan, kita baca bismillah, syaitan kata tidak ada tempat dan tidak ada makanan dan minuman untuk aku, lalu ia keluar dengan kecewa. Itu hikmah kita nak sumbat rezeki Allah Ta'ala bagi ni, nak jadikan orang kata sebagai santapan jasmani, maka kita baca doa, kita baca bismillah. Tapi itulah kadang-kadang tuan, dah masuk dah dalam mulut baru teringat tak baca bismillah, punya gelojohnya kita. Gelojoh sungguh depan rezeki Tuhan, sampai masuk dalam mulut dah kunyah telan dah. Baru teringat tak baca bismillah. Sampai setelah tu. Jadi kita ni dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah ada hadis Nabi sebut, dia kata nak keberkatan kita makan dan minum, Nabi suruh kita mengambil air sembahyang. Sila rujuk dalam kitab tu, pendidikan anak-anak dalam Islam jilid yang pertama, dalam bab adab-adab. Nabi kata nak berkat makan minum, kena ambil air sembahyang, sempurnakan wuduk, lepas tu baru kita pakat-pakat makan. Makanan yang masuk tu dengan keadaan itu keberkatan. Jika tidak, tak ada keberkatan. Bila tak ada keberkatan tu, yang sebelah periuk, satu periuk pun tak terasa habis. Dia tengok nasi habis dah. Makan pula tak baca bismillah, makan dan bertemankan syaitan, satu kawah pun tak cukup. Bukan satu periuk. Habis telan gitu. Jadi kita nak keberkatan, nak tu baca, kita ambil sembahyang, sempurnakan wuduk, lepas tu kita pakat baca doa. Tuan tengok drama Jepun dulu. Minta maaf tuan, dulu ni ada drama Jepun yang menceritakan kisah kekeluargaan. Bila nak makan ni, dia duduk buat bulatan, dia berimpun duduk buat bulatan, dia tak buat barisan, dia buat bulatan. Jepun berhenti. Dia buat bulatan, ketua keluarga yang tertua sekali, datuk dia duduk sini, dilengkungi oleh anak, cucu, cicit, menantu, isteri dia, lengkung bulat ni. Lepas tu dia buat apa? Hak yang tua sekalian keluarga, dia kata kita menadah tangan minta restu nenek moyang keberkatan makanan. Itu kata orang Jepun. Tetapi sebenarnya bila kita nilai dan teliti, itulah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia ambil makanan, isteri dia ni tolong cedokkan, ataupun anak menantu dia yang perempuan tolong cedokkan masuk dalam bekas, bagi dekat ayah mentua dia, cedok bagi kat ibu dia, kemudian kepada tu disusun sampai barulah peringkat anak-anak yang terakhir sekali.
Bila datuk dia mula makan, semua pakat makan. Satu, orang kata nilai menghormati, membahagi makanan sama banyak dengan penuh rasa kasih sayang dan rahmat. Sebenarnya semua itu adalah ajaran Islam. Nabi suruh kita basuh tangan nak makan, sampai ke rusghu, pergelangan tangan ni Nabi suruh basuh juga, bersihkan. Bukan amalan dan tajaan Kementerian Kesihatan. Nabi suruh basuh, kita basuh hujungnya. Bila makan sampai celah jari terbit. Basuh hujung jari. Bila makan sampai celah jari pun terbit. Makan. Itu yang kita tuan. Bila rojok dalam bab adab-adab ni pun banyak kesilapan-kesilapan kita. Makan minum kita tak ada keberkatan. Tak ikut sunnah. Jadi gitu. Lepas tu kita nak makan, nak keberkatan, kita nakkan rezeki kita tu dimasuk dalam uncang perut kita, jadi daging darah kita, maka disuruh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan cabut lari. Jika tak baca Bismillah, maka bertemankan syaitan, maka makan minum kita tak ada keberkatan. Kenapa disebut macam ni oleh Ibrahim An-Naqai? Itulah zikir kepada Allah. Sebab apa? Dalam kalimah Bismillah, ba kalimah huruf jar, kalimah isim, huruf jar tu kalimah isim. Waktu kita baca dengan dizahirkan huruf ba, dia tak boleh Bismillah, ba tu hilang, tak boleh. Tiba-tiba Bismillah ya, tak boleh. Ba tu kalimah isim, huruf jar, ni rujuk balik pada kitab nahwu kita kan. Jadi dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba tu dia kena zahirkan. Pasal apa ba tu hilang? Ni kadang-kadang kita baca dalam bacaan solat kita Bismillahirrahmanirrahim, ba di mana? Ba tu kalimah isim. Dia kena nyatakan. Jadi dalam tu dengan nama Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, 3 nama Allah. Cara tidak langsungnya, bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita dah zikir, dah sebut nama Allah 3 dah dalam tu. Tu ingatkan Allah lah maknanya. Tu kata Ibrahim An-Naqai, kita telah mengingat akan Allah, menyebut nama Allah kan. Zikir, zakara, uzkur, asal fi'il madinya zakara. Zikir kepada ini menyebut nama Tuhan. Jadi kita sebut dalam bismillah tu 3, Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, 3 nama Allah. Jadi baru kita makan. Bila kita makan, bertemankan dengan zikrullah, tu yang mendatang keberkatan. Jadi bila kita sebut nama Allah, lari lah, tak bukanglah syaitan laknatullah tu, dia tak nak. Dia dah tak nak, dia tak bertemankan kita dah. Jadi mudah-mudahan makan minum kita terselamat, tidak bertemankan syaitan laknatullah. Jadi gitu kebaikan yang kita berzikir kepada Allah. Jadi jiwa kita pun tenang, makan minum kita pun dapat keberkatan. Alhamdulillah. Syaitan cabut lari, kecewa dia tak boleh untuk kata nak mengambil kesempatan dalam bab itu. Itu satu hikmah daripada kita berzikir, menyebut nama Allah, senjata untuk mengalahkan syaitan, melemahkan syaitan. Itu kata tengok saya, kita duk zikir dengan dia di Darussyifa di Bangi tu, Datuk Dr. Harundin ni, dia kata apa? Dia kata bila syaitan ni bukan dia kuat sangat pun, di sekolah kita juga ada masa dia kuat, ada masa dia lemah. Masa dia lemah kita kuat, kita menang. Masa dia kuat kita lemah, dia menang, kita kalah. Jadi gitu. Jadi kita ni kena kuat selalu. Nak kuatnya kita kena memperbanyakkan zikrullah, zikir banyak. Kita kuat. Bila kita kuat, dia kalah. Dia tak boleh nak berdamping kita, dia tak boleh nak menggoda kita, dia tak boleh nak menghasut kita. Sebab kita duk perisai, duk benteng dengan kalimah Allah.
Sebab tu kita baca Quran kan, dalam rumah kita tu hari-hari baca Quran, lepas solat baca Quran, lepas solat baca Quran, insya-Allah Allah pelihara kita daripada segala bentuk sihir-sihir dan apa gangguan syaitan ni. Ni rumah tak pernah baca Quran, dia berdetan dentung dengan karaoke je. Muzik dengan muzik macam ni, dengan TV, radio, Quran tak pernah baca. Tu ni. Lalu kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti mana tanah perkuburan. Ada riwayat ni kan, dalam bab kitab ni juga, kitab ni dalam bab mati, mengingatkan mati. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti mana tanah perkuburan. Sebab apa? Sunyi sepi je. Tengok perkuburan kan? Bila nampak ramai ada jenazah nak dikebumikan, oh nampak dah ada orang. Jadi rumah jangan jadi macam tu. Hiasilah dengan bacaan Al-Quran hari-hari. Bertadarus kita, hari-hari baca Quran di rumah. Mudah-mudahan syaitan tak mengganggu, tak merasuk, tak mengacau kita. Kemudian satu lagi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'ama falyaqul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul fi akhirih." Jika makan salah satu kamu hendaknya membaca bismillah, maka bila lupa pada mulanya hendaklah membaca pada akhirnya. Dah gelojoh sangat kita ni kan, tak tahan sangat dah makan sampai tak baca bismillah. Bila akhir makan sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, sebutlah alhamdulillah. Selepas kita makan, mudah-mudahan syaitan tidak mendampingi kita. Itu diriwayatkan di antara Nabi bersebut dalam satu sabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri dia. Kadang-kadang sifat manusia ni gelojoh tu satu, yang satu lagi sifat manusia ni sifat pelupa, terlupa. Dia jadi juga sifat pelupa. Jadi dengan serupa ni, satu dimaafkan, maka bacalah sesudah kita makan, mengadah tangan, memuji Allah, membaca doa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam makan dan minum. Ya, sebahagian jadi daging darah, sebahagian jadi hampas, kita buang. Mudah-mudahan Allah memberkati, insya-Allah. Jadi itu dalam ni secara tidak langsung makan minum pun bahawasan kita diajar untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, disambung besok pagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from